Selalunya bila kita berdepan dengan Kementerian Pertahanan, kita akan membicarakan tentang aspek pertahanan yang kita fahami secara konvensional. Namun di dalam realiti kita berdepan dengan COVID-19 ini, elemen pertahanan ini diletakkan di bawah kepimpinan Menteri Kanan Kementerian Pertahanan. Jadi tentulah aspek dan skop yang kita bicarakan itu akan lebih luas daripada sekadar aspek ketenteraan dan juga pertahanan negara. Saya Menawar menemani anda selama 59 minit yang berbaki ini di dalam bicara naratif, dan tetamu yang sudah pun kami war-warkan sedari awal. Yang berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Menteri Kanan Pertahanan. Datuk Seri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana hadir. Saya selalu tengok Datuk Seri yang petang-petang saya bayangkan bila Datuk Seri bercuti. Saya tak ada cuti. Semenjak kita bercakap soal setahun Datuk Seri dalam realiti kita berdepan dengan situasi yang anomali sebegini, dan Datuk Seri dipertanggungjawabkan untuk memimpin kementerian ini dan berada di kedudukan itu untuk memantau kesemuanya. Kalau ada satu perkataan yang boleh mengungkapkan pengalaman setahun berada di posisi itu, status quo itu, dan melihat realiti ini menyingkap balik satu tahun ke belakang, apa agaknya kalau ada perkataan yang boleh menzahirkan pengalaman itu? Mengagumkan. Mengagumkan. Pengalaman yang saya kira sangat hebat yang tak pernah saya fikirkan sebelum ini. Ya, kerana dua tugas dalam satu masa. Ya. Betul, peperangan hari ini perang secara konvensional dengan musuh secara nyata, dan satu lagi bukan konvensional ni. Jadi peperangan yang saya hadapi hari ini adalah peperangan menentang pandemik COVID, iaitu peperangan secara bukan konvensional. Jadi tanggungjawab tu memang saya kira tidak pernah terlintas di fikiran saya, sebab saya sebagai Menteri Pertahanan, biasanya apabila diumumkan pelantikan Menteri Pertahanan, pemikiran saya tentulah dari segi ketenteraan sepenuhnya. Tetapi 10 hari selepas mengangkat sumpah, selepas kabinet pertama, tugas diberikan untuk mengendalikan COVID ini, mengetuai pasukan untuk menentang COVID ini yang mengandungi berbagai-bagai kementerian. Kementerian Kesihatan, semua sekali yang terlibat dengan COVID. Dan yang lebih menyukarkan, menggusarkan pemikiran saya, kerana 2 minggu sebelum itu di dalam parlimen kami berada di dalam tempat duduk yang berbeza. Di seberang sana dan saya seberang sini. Jadi bagaimana saya nak mengetuai satu pasukan yang mempunyai pemikiran yang jauh berbeza sebelum ini. Jadi tentulah ianya amat menyukarkan dan sangat merisaukan saya dari segi sokongan. Selama ni kita dalam parlimen bergasak sajalah. Tiba-tiba sekarang ni dia jadi tim saya dan saya mengetuai tim tersebut. Setengah tu very senior, orang yang ada senior position dan sebagainya. Jadi memang sukar. Tetapi akhirnya mungkin dengan kerjasama, mungkin tanpa memikirkan soal parti yang berbeza, tetapi tumpuan lebih kepada untuk menjaga kepentingan rakyat semata-mata. Jadi akhirnya kita dapat melaluinya dengan begitu mudah sekali. Jadi, dan dalam masa yang sama, saya juga tidak boleh melupai kerja hakiki saya sebagai Menteri Pertahanan. Dan banyak cabaran juga, kerana dari segi bukan saja dari segi memsiapsiagakan dari segi tentera, terutamanya berkaitan dengan aset, tetapi juga dari segi kebajikan. Jadi banyak perkara juga di dalam Kementerian Pertahanan ini. Jadi digabungkan semua sekali, sehingga setahun ini saya percaya banyak kejayaan juga yang boleh saya katakan dapat dicapaikan. Jadi ianya satu perkara yang di luar pemikiran kita, tapi kejayaannya memang dapat dilihat. Senario ataupun pengalaman yang unprecedented. Saya membayangkan anggota kabinet yang ada ini, termasuk Dr. Sri, harus menulis pengalaman ini. Kerana bagaimana menguraikan dan memberikan penjelasan tentang mengagumkan itu. Namun saya membayangkan bahawa kehadiran Datuk Sri di dalam pentas bicara naratif ini dan juga anggota kabinet yang lain, mungkin di dalam kerangka untuk menyingkap prestasi selama setahun itu. Datuk Sri mengatakan ada banyak kejayaan. Tetapi kalau kita boleh memahami cabaran yang ada dan mengadili prestasi yang ini,
apa yang boleh kita bentangkan? Ini adalah pencapaian yang sebenarnya besar, yang dianggap sebagai mengagumkan pengalaman itu. Apa yang harus rakyat fahami tentang kepimpinan di dalam posisi portfolio ini? Jadi dua tadi. Okay. Yang pertama dari segi COVID. Ya. COVID ni apabila kita mengisytiharkan PKP, Kawalan Pergerakan di bawah Akta 342, ianya merupakan satu perkara baru kepada negara. Betul. Dan ianya merupakan satu perkara baru kepada dunia ketika itu. Sebab tidak ada presiden case di negara lain. Kalau yang lain senang. Kita ambil satu negara sebagai contoh dan kita ikut beberapa negara, kita ambil yang terbaik di kalangan negara untuk kita jadikan contoh sebagai panduan. Tapi ini tidak ada. Tidak ada negara yang boleh dilihat berjaya. Negara yang berjaya di dalam dunia pun gagal ketika itu. Dan kita membuat keputusan berdasarkan acuan kita sendiri. Jadi kita isytiharkan sebagai PKP di seluruh negara. Dan walaupun saya kata acuan kita sendiri tanpa presiden daripada negara-negara lain, tetapi kita berjaya. Sehingga kita pernah menjadi 5 negara terbaik di dunia dan diiktiraf seluruh dunia. Pernah menjadi negara kedua terbaik selepas Taiwan. Dan kita berjaya melandaikan COVID-19 sehingga kosong. Kosong. Dan selepas itu apabila naik, dan kita tidak give up. Kita tidak give up. Pasukan kita tidak give up. Kementerian Kesihatan tidak give up. Yang berkaitan keselamatan, polis, tentera tidak give up. Kita terus. Dan dengan sokongan rakyat, sekarang kita berjaya kembali. Walaupun belum berjaya sepenuhnya, tetapi kita berjaya sudah melandaikan sehingga hari ini 1063 kalau tak silap saya, paling rendah dalam tahun 2021. Dan dari segi jangkaan daripada Kementerian Kesihatan, jika semua patuh pada SOP, kita akan dapat 500 sudah pada bulan Mei nanti. 500 kes. Maknanya dari segi COVID, memerangi COVID ini, selepas tahun, dengan acuan kita sendiri, dengan dengan cara kita sendiri, akhirnya kita berjaya, pernah berjaya dan sekarang hampir berjaya. Jadi secara kesimpulannya, peperangan menentang COVID ini boleh dianggap berjaya. Start after 1 year. Begitu juga dengan kementerian saya, Kementerian Pertahanan, diberikan tanggungjawab untuk menjaga sempadan negara, mengawal sempadan negara. Bersama dengan pihak polis, pihak APMM, di bawah program, di bawah Ops Benteng, dan kita berjaya sehingga ini. Kalau kita lihat, setiap hari pengumuman saya, tangkap parti, rampas kapal, rampas bot dan sebagainya. Ini merupakan satu kejayaan. Begitu juga dengan keadaan yang berlaku di lautan kita, di pesisir kita, terutama yang berkaitan dengan Laut Cina Selatan. Dan kita masih mampu untuk mengekalkan keamanan di situ. Kita sebagai sebuah negara kecil, walaupun dihimpit bagaimanapun, kita tetap kekal dengan pendirian kita untuk kekalkan kedaulatan kita dan tidak membenarkan mana-mana negara untuk buli kita. Walaupun dengan cara diplomasi dan sebagainya, kita masih berjaya mengekalkan keadaan di laut, di Laut Cina Selatan terutama. Dan berbagai-bagai lagi yang saya nampak kejayaan di peringkat Kementerian Pertahanan. Menjaga kebajikan, menambahkan aset, memperkukuhkan, memperkasakan kesiapsiagaan kita, terutama yang berkaitan dengan kawasan sempadan. Apabila kita tambahkan kamp, tambahkan pos tentera dan sebagainya. Jadi secara keseluruhannya saya lihat sama ada peperangan di dalam COVID yang bukan konvensional ataupun konvensional, kita berjaya. Datuk Seri menyebutkan dua aspek tadi. Tentulah nanti kita akan lebih mempertajam perbincangan kita berkait tentang Kementerian Pertahanan itu sebagai, kita sifatkan sebagai portfolio hakiki, Datuk Seri. Tapi saya cuba nak memahami, kerana Datuk Seri adalah pemukanya. Sahaban petang kita tengok Datuk Seri lah dengan nak sebut apa, tenang, steady kata orang kata, steady je Datuk Seri buat pengumuman. Dalam keadaan di mana terdapat kontroversinya yang tersendiri, ada pengumuman pelbagai tuduhan, ada yang mengatakan keputusan yang bersifat U-turn, termasuk juga yang hangat dibicarakan hari ini tentang hukuman 10,000 itu. Saya membayangkan bahawa SOP itu juga terkait dengan penglibatan kementerian-kementerian yang lain. Tetapi Datuk Seri lah yang pemukanya, yang you are the one who is announcing all this.
Saya jadi jurucakap. Jadi jurucakap. Jadi saya kira itu untuk memahami di belakang tabir bagaimana keputusan-keputusan itu dibuat dan kontroversinya untuk Sehari Dua ini. Okey, secara keseluruhannya, selain daripada yang 10,000 ni, keputusan dibuat, setiap SOP itu dirangka oleh kementerian yang berkaitan. Okey. Dia yang merangka SOP dan membentangkan di dalam mesyuarat jawatankuasa teknikal. Okey. Ya. Itu pun selepas mereka mengadakan perbincangan teknikal di peringkat kepegawaian. Jadi selepas itu mereka propose kepada jawatankuasa teknikal dan saya sebagai pengurusi. Dan kalau kita bersetuju dengan SOP yang dibentangkan oleh kementerian yang berkaitan, maka MKN akan membentangkan di dalam mesyuarat khas MKN. Okay. Yang dipengurusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri dengan keahliannya di kalangan menteri-menteri kabinet, walaupun tidak kesemuanya, yang berkaitan saja. Dan juga semua menteri besar dan ketua menteri bersama. Okay. Dan juga ketua-ketua agensi yang lain lah. Ketua jabatan seperti IGP, PAT, ketua polis negara, ketua panglima tentera dan sebagainya. Dan itulah menjadi finalnya. Apabila yang daripada peringkat kepegawaian teknikal, saya pengurusikan, dibawa ke MKN, mesyuarat khas MKN akan membuat keputusan. Okay. Kalau setuju, maka jurucakapnya saya. Ada 2 jurucakap dalam jurucakap kerajaan. Satu saya berkenaan dengan bukan kesihatan. Satu lagi jurucakap kesihatan, iaitu Ketua Pengarah Kesihatan dan Sri Hisham. Jadi kita orang berdua. Jadi orang melihat ini saya punya SOP lah yang buat. Saya lah yang come out dengan SOP ni. Jadi sebagai jurucakap, itulah harga yang patut dibayar lah. Yang perlu saya bayar dan it's okay. Bagi saya itu adalah amanah yang diberikan oleh kerajaan. Walaupun ramai yang kurang memahami dari segi bagaimana SOP itu dibuat. Tetapi saya sanggup menerima apa yang berlaku dan bagi saya itu adalah sebagai tanggungjawab saya. Mewakili rakan-rakan yang lain. Dan mengenai 10,000 kes yang tengah dibicarakan hari ini, 10,000 compound. Sebenarnya di bawah Akta 342, hukuman adalah RM1,000 sahaja. Okay. Akta 342 ni, why RM1,000? Because dianya tidak boleh melebihi daripada hukuman RM1,000 di bawah Akta Interpretasi 1967, Interpretation Act 1967, menetapkan RM1,000. Okay. Kita faham RM1,000 mungkin besar pada tahun 1967, tapi sekarang tidak lagi. Jadi apabila kes yang melibatkan pelanggaran SOP, yang boleh dikenakan compound hanya RM1,000. Besar mana kes adalah RM1,000. Untuk kes yang melibatkan syarikat, RM1,000 juga. Okay. Apabila kes yang melibatkan Top Glove, RM1,000 juga. RM1,000 juga. Rakyat marah. Macam mana boleh 4,000 pekerja dia kena positif kes, positif COVID, kerana tempat tinggal tak sempurna dan sebagainya, denda RM1,000. Kajian tidak adil. Kerajaan jaga kepentingan industri lebih kepada rakyat. Sedangkan RM1,000 itu adalah maksimum yang dibenarkan di bawah Akta 342. Jadi kita nak naikkan, tapi tak boleh. Nak bawa ke Parlimen, memakan masa yang sangat lama. Dia akan didebatkan di Parlimen, dah lulus bawa ke Dewan Negara, didebatkan semula, panjang masanya. Jadi apabila proklamasi darurat dilakukan, jadi ordinan darurat boleh dibuat. Jadi sebab itulah kerajaan merasakan bahawa RM1,000 tidak sesuai, perlu dinaikkan kepada RM10,000. Sebab kalau kita tahu undang-undang ni, hukuman dia ada banyak tujuan. Okay. Satu tujuan untuk mendidik, satu tujuan untuk memberikan supaya gambaran kepada orang ramai bahawa hukuman ini adalah besar dan menakutkan. Pencegahan. Jadi ianya boleh dianggap sebagai pencegahan ataupun deterrent. Ada beberapa sebab kenapa hukuman itu diadakan. Jadi untuk yang kes pelanggaran SOP ini di bawah pencegahan, deterrent. Jadi sebab itulah akhirnya Menteri Undang-Undang come out dengan cadangan dan juga diluluskan oleh Yang di-Pertuan Agong, iaitu Ordinan Darurat
mengenai kenaikan hukuman tu diperkenankan. Jadi 10,000 lah yang telah pun diumumkan. Tetapi 10,000 itu adalah maksimum. Okey. Ianya boleh lagi dikurangkan oleh Kementerian Kesihatan. Sebab akta ini akta 342 di bawah Kementerian Kesihatan. Okey. Polis kuasa dia hanya untuk mengeluarkan saman. Okey. Mengeluarkan saman dan tawaran kompaun berdasarkan seksyen di dalam pindaan tersebut. Okey. Jadi 10,000 dia tulis 10,000 maksimum. Tetapi sewaktu membayar di pejabat kesihatan daerah, pejabat kesihatan lah yang boleh berkuasa untuk mengurangkan. Okay. Setakat hari ini tak ada orang yang membayar lagi. Jadi kita belum tak tahu lagi berapa sebenarnya. Tapi oleh kerana timbul perkecohan dan sebagainya, rakyat tak happy walaupun tujuan kita untuk deterrent, untuk pencegahan. Dan saya nampak ada kejayaan. Hari ini first time di dalam sejarah saya mengumumkan orang yang kena compound. Biasa setiap hari saya akan umumkan untuk pusat hiburan. Okey. Kelab malam ni masih lagi di dalam list yang terlarang ataupun negative list. Okey. Tak dibuka, tapi hari-hari kena tangkap ni 100 lebih, 200 lebih. Yang ini yang kita nak kenakan 10,000 bila saya umumkan. Tan Sri IGP umumkan 10,000 adalah kes yang melibatkan kelab malam. Okey. Hari ini first time kosong. Deterrent. Itu saya kata pencegahan. Lagi bajet pergi kelab malam. Jadi toke kelab malam 50,000. Jadi dia pun tutup agaknya, jadi orang tak berani. Okey. Nampak kejayaan. Tapi kerana kekeliruan daripada rakyat, akhirnya semalam MKN meeting, walaupun 10,000 tu maksimum tu kekal, tetapi kita minta Kementerian Kesihatan mengkategorikan kesalahan-kesalahan dan juga dari segi compound yang boleh dikenakan. Jadi sebagai panduan nanti, walaupun pihak polis katakan mengenakan 10,000 sebagai maksimum, tapi dia ada kategori-kategori yang dia akan kurangkan. Bagi contoh, tidak memakai pelitup muka, dia boleh kurangkan. Pelitup muka kalau tuan saya yang kena mungkin ini pakai kod sebenarnya pakai duit banyak dia boleh kena mahal lagi lah. Tapi kalau orang kampung dia ada tanggungan 10 orang anak dia duduk di kampung kerja menuai getah, mungkin RM50 atau RM500 mungkin, jadi RM600 ada budi bicara lagi. Jadi ini yang kita akan dijadikan sebagai asas dan guideline kepada Kementerian Pegawai Kesihatan Daerah. Yang ini saya percaya akan dibincangkan, mungkin dah dibincangkan hari ini antara Menteri Undang-Undang dengan pihak Kementerian Kesihatan supaya guideline ini clear. Jadi kalau ada keputusan mungkin besoklah agaknya Datuk Seri mengumumkan. Mungkin saya tak umum, mungkin akan diumumkan oleh Menteri Undang-Undang lah. Walau bagaimanapun berita baiknya hari ini adalah berkait tentang sembahyang tarawih nanti boleh, bazar Ramadan nanti boleh. Ini akan kita perdalami dan juga berlatar belakang dengan kenaikan kompaun ni, bagaimana dinamika antara kompaun dan juga nanti besok tentulah meriah bazar Ramadan, bazar raya ni semua bersama Datuk Seri. Jangan ke mana-mana, kita berjeda seketika. Ya, saya menemani Menteri Kanan Pertahanan Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Menteri Pertahanan, tetapi 20 minit yang awal Datuk Seri kita bercakap soal COVID ya, bagaimana menangani COVID, pengalaman Datuk Seri, dan penting untuk kita perjelaskan tentang kontroversi 10,000 itu. Telah pun Datuk Seri jelaskan bahawa 10,000 itu adalah merupakan tahap kompaun yang maksimum dengan tujuan deterrent, dan atau berkesan tak berkesan, hari ini kes melibatkan kelab malam kosong. Jadi orang tak berani, toke kelab malam tak berani sebab kena 10,000. Jadi ada keberkesanannya di situ, dan ada elemen yang melibatkan budi bicara. Kerana Akta 342 ini adalah di bawah Kementerian Kesihatan. Kepada mereka yang dikenakan kompaun, pihak polis akan mengeluarkan kompaun 10,000. Memang itu bidang kuasa mereka untuk mengeluarkan kompaun. Namun saya difahamkan rayuan boleh dibuat di pejabat kesihatan daerah. Betul Datuk Seri ya? Jadi mungkin kita akan mendengar beberapa pengumuman susulan. Saya kira mungkin esok atau lusa Menteri Undang-Undang mungkin akan membutirkan. Katanya ada perbincangan. Ada perbincangan tadi. Saya difahamkan tadi jawatan teknikal bincang. Mungkin ada perubahan, kita tak tahu. Mungkin apa yang saya sebut tadi mungkin dah besok diumumkan dah berbeza. Kita pun tak tahu. Tapi cuma nak clearnya kepada rakyat, kesalahan tu tidaklah semua dikenakan 10,000. Pelitup muka tak pakai,
Tan Sri IGP pun dah sebut tidak akan kena 10,000. Tetapi yang kesalahan besar, dah pakai gelang, kena duduk di rumah. Dia kontak rapat, tapi dia keluar juga. Ini degil lah ni. Degil keluar, pergi tempat awam dan sebagainya, yang dia dari segi status dia mungkin dia positif dan membahayakan nyawa orang lain. Yang ini mungkin akan dikenakan. Ataupun yang salah berulang kali. Kena tangkap kelab malam dah 3 kali, dah pergi lagi. Dan mungkin 10,000 lah harganya. Jadi ini akan ditentukan. Ya, jadi kita tunggulah. Mungkin ada perubahan dari segi selepas perbincangan antara Menteri Undang-Undang dengan Kementerian Kesihatan. Ya. Dan saya bangkitkan tadi pengumuman yang mungkin menggembirakan kebanyakan rakyat berkaitan dengan kebenaran untuk dibenarkan nanti akan bersemayang tarawih, bazar Ramadan, juga akan ada bazar Aidilfitri juga akan ada. Ini elok kita butirkan sedikit ini soal, kerana tadi saya melihat ada caveatnya, ia akan kemudiannya diberikan kepada pihak negeri untuk menentukan. Boleh kita jelaskan? Okey, selain untuk pasar Ramadan, bagi kita tidak ada, bagi saya sendiri pun nampak tadi pun kita kata tak ada masalah. Pasar tani kita dah benarkan. Kita dah benarkan pasar malam. Jadi tidak ada beza antara pasar tani, pasar malam dengan pasar Ramadan. Cuma dari segi SOP-nya lah. Penjarakan antara gerai dengan gerai. Kena beratur tu kena ada social distancing waktu beratur. Laluan tidak bertembung supaya ada one way. Yang itu antara SOP. Pasal bazar Aidilfitri pun sama. Cuma dari segi program yang berkaitan dengan agama, ya, perkara-perkara yang berkaitan dengan agama seperti solat tarawih, mungkin ada, biasanya kalau bulan puasa akan ada tadarus Al-Quran di dalam masjid dan sebagainya. Kita tadi benarkan semua. Aktiviti agama dalam masjid kita benarkan. Ada tazkirah ke, ada apa ke, apa pun yang berkaitan dengan agama dalam masjid dan surau kita benarkan. Tetapi kita hanya membenarkan. Kita kuasa kita membenarkan. Tetapi dari segi jumlah jemaah, berapa kalau tadarus, berapa yang dibenarkan, berapa orang dalam masjid tersebut, ianya agama terletak di bawah bidang kuasa kerajaan negeri, dikutuai oleh ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan negeri-negeri. Perkenan Sultan adalah perlu. Apa pun SOP yang berlaku berkaitan dengan agama Islam ni adalah di bawah perkenan Sultan negeri-negeri. Yang tidak ada Sultan seperti wilayah persekutuan di bawah ke bawah Duli Yang Maha Mulia yang di Pertuan Agong. Jadi SOP, jumlah, apa saja detailnya adalah di bawah perkenan ke bawah Duli Sultan, maknanya ianya adalah hak negeri-negeri yang buat putus. Sebab itu ada banyak perbezaan. Waktu untuk sembahyang Jumaat pun ada negeri yang strict, ketat, ada negeri yang longgarkan sikit. Itu kita serahkan kepada negeri, cuma kita kata kita bersetuju membenarkan. So detailnya akan ditentukan oleh negeri, oleh negeri-negeri. Itu kalau melibatkan ritual keagamaan Islam. Kalau agama lain berarti mereka terpakai saja apa yang diputuskan di peringkat persekutuan, saya kira. Biasanya macam tu. Biasanya macam juga dulu kita benarkan perkahwinan, majlis kahwin. Bila kita benarkan di peringkat agama Islam, umat lain pun kita benarkan. Sebab tidak ada perbezaan dari segi sambutan. Saya bayangkan rakyat nanti-nanti ni rentas sempadan nak balik raya. Apa dia punya variable? Dia nak kira apa? Jumlah kes? Itu yang saya risau bila saya kata sembahyang tarawih boleh. Lepas tu tiba tak boleh balik raya. Mengamuk. Jadi orang dah nampak ini macam nak longgar dah ni. Sebenarnya dari segi rentas negeri ni, Kementerian Kesihatan agak mengawal ketat rentas negeri ni. Sebab kes kita dah landai dulu. Selain daripada pilihan raya negeri di Sabah, salah satu sebab yang menyebabkan peningkatan naik tinggi adalah kerana rentas negeri yang kita benarkan pada bulan Disember. Ramai yang melancong, ramai yang balik kampung. Akhirnya terdapat 32 kluster rentas negeri ni. Banyak. Saya beri contoh yang klasik, Kelantan. Kelantan ni penduduk dia banyak bekerja di Kuala Lumpur, bekerja di Selangor. Mereka balik bulan 12, cuti, balik kampung. Kelantan daripada negeri yang green, hijau, bulan 12 tak sampai sebulan, 65% daripada di Kelantan, red, merah. Merah, semerah-merahnya. Sehingga kita tukarkan daripada PKP, P kepada PKP.
untuk Kelantan. Okay. Jadi Kementerian Kesihatan melihat rentas negeri ini terlalu banyak membawa penularan kes. Kalau di Sarawak tu dulunya hijau. Sarawak paling cantik, kosong all the way. Negeri-negeri dia, di daerah-daerah dia. Tapi kerana kes waktu Christmas ada yang balik kampung, ke Sibu tak silap saya kat Rumah Panjang tu, the whole Sarawak now struggling. Berdepan dengan kes yang masih meningkat tinggi. Yeah. Jadi Kementerian Kesihatan memandang serius kepada kes rentas negeri ini. Sebab itulah soal balik kampung ni, walaupun ramai yang rindu balik kampung, saya sendiri sangat rindu untuk balik kampung. Tetapi Kementerian Kesihatan akan advise kita, akan nasihatkan kita. Okay. Sama ada dibenarkan atau tidak. Pilihan raya lama lagi, bulan 5. Bulan 5. Kalau 500 kes betul-betul berlaku bulan 5, harap kita harapkan Kementerian Kesihatan bolehlah mempertimbangkan, tetapi kita tidak boleh janjilah. Ya, tidak boleh janji. Ya, tak boleh. Ramai yang menganggap bahawa Datuk Seri lah yang buat keputusan tu. Sebab Datuk Seri yang mengumumkan. Kita bercakap di awal tadi bahawa Datuk Seri hanyalah merupakan jurucakap saja. Dan setiap kali saya umumkan, mesti saya kata atas penilaian risiko dan nasihat daripada Kementerian Kesihatan, maka dengan ini saya mengumumkan macam tu. Okey. Tapi rakyat nampak Datuk Seri juga. Yalah. Okay. It comes with the package lah Datuk Seri. Okey. Jadi variable utamanya soal boleh balik kampung atau tidak ni adalah soal kita harus perhatikan kes. Ini penting untuk kita pertegaskan kepada rakyat, kerana nanti apabila sudah ada bazar Ramadan, kalau tidak ada kepatuhan kepada SOP, maka kemungkinan kes tu naik akan berlaku. Betul. Maka rentas sempadan itu akan menjadi satu hambatan. Yang pentingnya adalah kepatuhan SOP. Ya, sekarang ni daripada kajian yang dibuat oleh UiTM, kepatuhan rakyat Malaysia tinggi. Okay. Lebih daripada 95%, terutama yang memakai pelitup muka dan sebagainya. Jadi kalau kita terus patuh, saya percaya kes akan turun. Tapi ianya tak akan menjamin kes akan turun kalau kita tak patuh. Okay. Mungkin akan meningkat semula. Tadi saya umumkan, saya sebutkan di France, di Perancis, di Poland, kes meningkat semula. Semalam, hari ini di Perancis 25,000 kes. Dah naik semula. Semalam 25,000 kes. Dulu dah turun. Okay. Jadi kita dah experience dulu pernah turun, tiba-tiba naik, now dah turun balik. Sebab itu kita perlu hati-hati. No point kita balik kampung, tiba-tiba kes naik pula. No point kita buka pasar Ramadan, kita tak follow SOP, kes naik semula. Dan waktu itu mungkin sukar balik kita. Jadi sebab itulah saya harap kes dah nampak bagus ni, sama-samalah kita pastikan kes ni akan terus turun dengan mematuhi SOP. Nasihat kita dengan kata mudahnya, kalau terasa nak balik kampung, bersungguh-sungguhlah kita mematuhi SOP supaya mudah-mudahan gambarannya tadi, kalau menjelang bulan 5 mungkin unjurannya kata 500 unjuran. Dengan syarat tidak ada kluster barulah. Jadi kita harus menjaga itu. Kalau kita ingin peluang itu lebih cerah, nak berjanji tak boleh juga Datuk Seri. Kes boleh naik begitu saja. Jadi harus kita patuhi SOP. Datuk Seri, kita bercakap soal dua portfolio, hampir-hampir saja dua portfolio ni. Betul-betul setengah jam habis kita bincangkan tentang COVID ini. Kita ingin beralih kepada isu berikutnya berkait tentang pertahanan, kerana kelihatannya kita banyak bercakap soal COVID, namun kita juga tidak boleh mengesampingkan kepentingan elemen pertahanan ini. Ada kertas putih yang telah pun diperdebatkan panjang dan kita akan lihat bagaimana perkembangannya selepas kita berjeda seketika. Okay, bersama bicara naratif secara langsung kami bawakan dari Angkasa Puri Kuala Lumpur. Tetamu saya yang berhormat Datuk Seri Ismail Sabri, aku Menteri Kanan Pertahanan. Selama setengah jam 30 minit yang berlalu, banyak suluhan kita berikan kepada aspek kawalan terhadap pandemik COVID ini, dan ada persoalan-persoalan yang ditanyakan di Facebook telah pun ditangani. Nabil Lee bercakap soal rentas sempadan, begitu juga Hafiz Pijat bercakap tentang elemen yang sama. Ramai yang nak sangat ni. Nak balik kampung. Nak balik kampung sangat ni, tak sabar-sabar nak balik kampung. Tapi apa pun bergantung pada variabelnya, kes lah. Okay. Itu elemen yang perlu kita tangani. Saya bangkitkan tadi Datuk Seri. Datuk Seri juga bermula tadi bercakap soal mungkin dua portfolio, hampir kelihatan seperti satu portfolio khusus tentang COVID ini. Kita beralih pula bercakap tentang Kementerian Pertahanan itu sendiri. Apakah bererti bila kita memperuntukkan segenap tenaga masa kita untuk mengawal COVID, kita mula memberikan
pandangan yang mungkin enteng kepada elemen pertahanan ni, sementara kita sudah ada kertas putih pertahanan ini. Bagaimana kedudukan semasa? Kedudukan semasa kertas putih. Kertas putih ini adalah pelaksanaan dasar ini untuk 10 tahun. Okay. Dasar 10 tahun iaitu di bawah RMK 12 dan RMK 13 iaitu 2021 hingga 2030. Okay. 10 years rancangan 10 tahun. Dasar 10 tahun. Dan 2021 ini adalah proses menyiapkan dokumen yang berkaitan dengan kertas dasar tadi, kertas dasar secara general. Kertas putih ini dasar secara general lah. Dan antaranya ialah kita sedang menyiapkan industri pertahanan misalnya. Dasar industri pertahanan negara yang saya percaya akan dilancarkan dalam waktu terdekat ini. Begitu juga dengan rangka tindakan kapasiti pertahanan, dengan begitu juga pelan pelaburan pertahanan negara. 3 kertas ini yang penting sedang disiapkan untuk, dan selepas itu, selepas dilancarkan akan dilaksanakan berdasarkan kertas ini. Jadi peringkat ini masih lagi peringkat awal lah. Masih lagi di peringkat awal, iaitu seperti saya kata penyediaan dokumen masih lagi. Jadi apabila kita bercakap soal rangka tindakan dan juga pelan pelaburan dalam realiti hari ini, Datuk Seri, kita melihat cabaran ekonomi misalnya, banyak kita peruntukkan untuk memerangi pandemik COVID ini. Saya timbulkan tadi, apakah bererti kita offset kepentingan elemen pertahanan ni, kerana gambarannya perlu aset apa segala macam ini juga memerlukan peruntukan yang tidak kecil? Kita agak bertuah tahun ini kerana kita menerima bajet yang agak besar berbanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Bajet yang berkaitan, yang bajet pertahanan kita besar dari segi yang pertamanya dari segi untuk kita menyelenggarakan aset yang ada. Aset ada tidak diselenggarakan, maka penggunaan secara optimum tak boleh kita lakukan. Banyak aset mungkin terpaksa di grounded kerana tidak boleh dibuat penyelenggaraan. Yang keduanya, kita menambah aset-aset baru. Kita membeli setiap perkhidmatan, sama ada tentera darat, tentera laut atau tentera udara, kita mendapat bajet untuk membeli aset-aset yang baru untuk kita perkasakan dari segi pertahanan kita. Dan kita juga dari segi pertahanan negara ni, kita juga membina kamp-kamp. Banyak kamp-kamp baru kita bina. Selain daripada aset, kamp juga. Dan tumpuan kita lebih kepada kawasan sempadan. Kalau macam di Sabah, Pantai Timur Sabah, itu kawasan yang agak sensitif dari segi kemasukan parti dan berbagai-bagai yang berlaku sebelum ini. Jadi kita mewujudkan kamp di Lahad Datu sebagainya untuk pertahanan kita. Begitu juga dengan pos-pos kawalan di kawasan sempadan. Di Sabah dan Sarawak kita ada 17 pos kawalan sempadan, dan yang terbaru untuk tahun ini dan seterusnya kita akan bina 19 lagi pos kawalan sempadan. Begitu juga dengan pos kawalan sempadan di utara Semenanjung kita. Kita akan wujudkan di Padang Terak misalnya untuk wujudkan pos bersama dengan tentera Thailand untuk kita kongsi maklumat, rondaan bersama. Jadi selain daripada aset baru, keselenggaraan, camp, ini semua tujuan untuk memperkukuhkan pertahanan kita. Terutamanya di laut dan sebagainya. Dan pertahanan untuk kawalan sempadan, kita juga menggunakan teknologi moden. Sebab kalau kita pantai kita yang begitu luas di Sabah, tak mampu kita meletakkan setiap anggota kita mengawal sempadan. Jadi kita sediakan teknologi moden lah, seperti drone, unmanned vehicle, yang di atas UAV, dan berbagai-bagai lagi, radar, CCTV di kawasan sempadan. Semuanya kita laksanakan untuk memastikan keselamatan negara kita. Jadi dari segi, walaupun kita bicara soal COVID, tetapi dari segi pertahanan negara, kita tidak pernah kompromi, walau sedikit pun. Dalam realiti semasa, Datuk Seri, kita masih melihat cabaran yang konvensional itu tetap real. Tetapi mutakhir ini, bahkan kalau kita pergi kepada mengunjung
pameran-pameran ketenteraan misalnya, dia sudah mula memasuki ruang digital. Misalnya negara kita juga baru-baru ini diberikan ancaman penggodam terhadap sistem. Cyber, Ya, jadi bagaimana keseimbangan antara yang konvensional dengan kita harus mula bergerak ke arah elemen cabaran-cabaran yang sifatnya digital sebegini. Kita ada KDN juga dan kita juga ada kementerian ini. Keseimbangannya itu bagaimana? Betul. Kita mempunyai salah satu peperangan baru adalah peperangan melalui maya yang kita tak nampak ni. Cyber defense kita perlu diperkukuhkan. Dan memang kita sedang memperkukuhkan cyber defense kita, pertahanan cyber kita. Menghadapi ancaman baru-baru ni. Alhamdulillah kita terlepas daripada serangan dan kita sedang meningkatkan. Dan kita ada di dalam negara, kita mempunyai hubungan kerjasama dengan agensi-agensi dan kementerian-kementerian lain seperti KDN, SKMM dan sebagainya. Kita ada cyber defense kita tu ada satu jabatan khusus untuk cyber defense kita. Dan dari segi serangan luar pun, cyber defense kita pun kita bekerjasama dengan rakan-rakan kita, rakan-rakan serantau dan juga international di peringkat antarabangsa. Yang kita juga mengadakan hubungan supaya kerjasama perkongsian informasi dan sebagainya boleh kita lakukan dari masa ke masa. Cuma saya beritahu yang cyber defense kita akan terus diperkasakan. Mungkin sekarang ni kita mampu untuk bertahan, tetapi kita nak perkukuhkan lagi. Dan kita sedang berbincang dengan pihak Kementerian Keuangan supaya kalau boleh diperkasakan lagi, ditambahkan aset lagi untuk kita perkasakan cyber defense kita. Ya. Cuma kita berbeza sikit. KDN mungkin more kepada crime untuk kes-kes jenayah cyber, jenayah digital. Kita lebih fokus kepada pertahanan negara. Tapi ancaman yang tular sebelum ini real. Ia memang real dan kelihatan kerana ada pihak yang menganggap bahawa ini mungkin acah-acah kerana agak pantas dan cepat kita mengatasi ancaman penggodam itu. Ya, it's real. Memang betul. Memang betul. Ada satu kementerian diceroboh, saya tahu. Kita tak payah sebut, tapi ada satu diceroboh dan kita, alhamdulillah, kita pun memang kita bimbang sebab bayangkan dia boleh masuk dalam sistem kita. Apa yang strategi kita dan sebagainya diketahui oleh mereka. Jadi memang agak membimbangkan, tapi alhamdulillah lah. Mungkin walaupun dalam apa yang kita ada, dalam aset yang kita ada ni, kita masih mampu. Tetapi seperti saya beritahu yang kita perlu memperkasakan lagi. Sebab serangan ni akan berlaku lagi dari masa ke masa. Biasanya mereka, kalau kita mempunyai sistem yang canggih, mereka akan cipta yang jauh lebih canggih daripada kita untuk mereka menceroboh di dalam sistem kita. Jadi kita harus sentiasa update kita punya keupayaan daya tahan kita di dalam peperangan cyber ini. Teknologi ini berkembang begitu cepat. Betul. Kalau kita masih lagi di peringkat yang lama, akhirnya kita tak dapat mengatasi mereka. Dalam konteks geopolitik, Datuk Seri, Laut Cina Selatan tu hotspot lah, kata orang. Dari ini yang saya ingin dapatkan, walaupun Datuk Seri menyebut soal diplomasi kita, tapi di dalam bacaan umum, itu adalah merupakan hotspot yang menjadi perebutan dan kita juga terpalit di dalam perebutan kuasa-kuasa yang ada di rantau ini. Itu akan ditangani selepas kita berehat seketika. Minit berbaki ini kita membicarakan bersama berkait tentang keselamatan negara bersama Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Menteri Kanan Pertahanan. Dan saya bangkitkan tadi soal perairan. Datuk Seri menyebut perairan kita banyak dalam konteks mungkin kemasukan pendatang asing, tetapi kita juga tidak boleh mengabaikan elemen geopolitik misalnya. Laut Cina Selatan ni perebutan kuasa-kuasa Amerika, China dan kelihatannya seperti dalam sikap diplomatik kita itu China sekurang-kurangnya kelihatan seperti semakin mencengkam, khusus di Kepulauan Spratly itu. Apa kebijaksanaan kita dalam kapasiti yang kita ada? Kita kena membuat perimbangan yang baiklah di Laut Cina Selatan kerana di antara dua kawasan besar ni, kita pernah dengar yang apabila negara China terlalu agresif masuk ke Laut Cina Selatan dan Amerika mula menghantar kapal-kapal perang mereka. Amerika menghantar kapal perang bukan setakat Amerika.
Tetapi sekutu dia seperti Australia pun mula datang. Jadi kita tidak mahu berlaku pertentangan yang besar di situ kerana kita juga yang boleh mendapat kesan yang besar. Kita banyak interest, banyak interest kita di Laut Cina Selatan seperti pencarian minyak dan sebagainya. Jadi kalau berlaku keadaan yang tegang di situ, ianya mengancam kita dari segi di dalam economic zone kita pun akan terancam. Pencarian minyak kita, penggalian minyak pun akan terancam. Jadi kalau boleh kita tak nak berlaku apa-apa. Sebab itu perlu kita mengimbangkan. Kita sebagai sebuah negara yang berdaulat, walaupun kecil tapi berdaulat, tapi kita kena menggunakan kebijaksanaan. Kita tidak boleh terlibat dari segi berdepan dengan senjata peperangan. Itu bukanlah. Itu option yang terakhir yang boleh berlaku. Jadi kita berbaik dengan China. Kita juga berbaik dengan Amerika. Kita mempunyai hubungan dari segi defense bilateral ni kita ada dengan Amerika, kita ada dengan China, dengan negara China, dan Kementerian Luar kita lah yang akan setiap kali berlaku pertembungan yang agak sengit, agak tegang di Laut Cina Selatan, maka Kementerian Luar yang akan mengambil tindakan untuk mengurangkan ketegangan. Sebab dari segi kita, Kementerian Pertahanan tidak boleh terlibat apabila berlaku ketegangan. Kalau kita terlibat, lebih tegang lah. Jadi apa yang kita buat selama ini adalah Kementerian Luar menggunakan budi bicara dan juga pengalaman yang ada kita untuk secara berdiplomasi supaya boleh kita seimbangkan antara dua kuasa besar yang bagi saya kalau kita silap, kita yang boleh mengundang kehadiran mereka. Jadi sebab itulah kita terlalu berhati-hati. Ada negara besar minta supaya diletakkan pesawat dia di sini. Pesawat besar dia di negara kita. Kita kata no. Kita tak terima. Ada yang nak hantar kapal selam nak berlabuh di negara kita. Nuklear submarine dia. Kita kata no. Kita sebagai sebuah negara berdaulat kekal dengan prinsip ASEAN iaitu aman, bebas dan berkecuali. Jadi kita kekal tu. Jadi kita sama waktu saya jadi Menteri Pertahanan, duta dia datang, Menteri Pertahanan dia China datang jumpa saya. Jadi semuanya kita anggap sebagai kawan kita semua supaya kita akhirnya tidak terimpit di tengah, dan akhirnya yang menjadi mangsa adalah negara kita dan rakyat. Jadi diplomasi itulah yang sepatutnya menjadi perkara yang keutamaan kita untuk kita selesaikan segala isu. Datuk Seri, ada menyebut tadi soal dasar industri pertahanan. Kerana itu ada perkataan industri itu. Selama hari ini kita kelihatannya seperti lebih kepada pengguna, konsumer. Kita harus juga memikirkan soal menjadi produser. Ya, kita memang ini menjadi tumpuan utama di bawah kementerian kita sekarang. Kita sekarang organisekan, menghimpunkan industri players, local industry players ni untuk kita gabungkan dan bersama-sama dengan kementerian dari segi membangunkan industri ni. Peringkat ini kita sebenarnya sudah pun memulakan. Ya. Misalnya untuk kereta perisai misalnya. Ada syarikat lokal kita di Pekan, DevTech, kata silap saya, DevTech mengeluarkan kereta perisai bersama dengan Turki. Baru-baru ni anak muda kita, anak muda Melayu, Bumi Putra, mengeluarkan kereta perisai sendiri. Kita dipahamkan 70% daripada komponen dan sebagainya adalah Malaysia. Made in Malaysia. Dan boleh dikatakan made in Malaysia. Keluar dalam media baru-baru ni. MILDEF. Yang anak muda. So kita sudah boleh mengeluarkan kereta perisai. Kita keluarkan peluru. Kita keluarkan meriam. Big guns, meriam besar ni. Kita dah keluarkan oleh local industri juga. Dan kita mengeluarkan kapal-kapal kecil ni. Kapal-kapal kecil pun dah dikeluarkan oleh Malaysia. Kapal perang FIC, Fast Interceptor Craft ni kita keluarkan sendiri. Dan kita cuba menjadi pengeluar kapal perang besar.
LCS. Walaupun ada masalah sekarang ni tak dapat disiapkan, tetapi sebelum itu Bastard pernah mengeluarkan kapal-kapal yang tidaklah sebesar itu, tapi pernah mengeluarkan kapal-kapal perang ini. Dan insya-Allah kita akan cuba bantu Bastard untuk meneruskan projek ini kalau boleh, kalau diluluskan oleh kabinet. Dan kalau berjaya, kita juga berjaya mengeluarkan kapal perang seperti LCS yang di Lumut sana ya. Jadi industri pertahanan ni saya percaya kita boleh menjadi pengeluar. Kita di Universiti Pertahanan Malaysia yang mengeluarkan graduan-graduan yang dari segi engineering, dari segi graduan kejuruteraan yang berkaitan dengan industri pertahanan. Sebab di Industri Pertahanan Malaysia subjek kita more kepada mengeluarkan engineer yang berkaitan dengan industri pertahanan. Jadi sebenarnya dari segi modal insan tu kita sedang menyediakan. Dan saya percaya dengan sokongan dan juga kerjasama dengan private sector dan sebagainya, kita boleh satu masa nanti untuk menjadi pengeluar produk ataupun aset-aset ketenteraan. Ya. Datuk Seri, dalam 2 minit yang berbaki ini, saya kira semua Menteri Pertahanan akan berdepan dengan isu kebajikan anggota. Kerana tadi pun digambarkan bahawa kita akan memperbesarkan lagi jumlah camp segala macam ini. Tetapi kebajikan ini selalu di semua negara, bahkan di negara maju pun isu veteran ini isu yang besar perlu ditangani. Kita ada 2 kebajikan kita, 3 fokus kita. Kebajikan anggota tentera, kebajikan anak-anak mereka, kebajikan veteran. Kebajikan tentera adalah perumahan. Itu nombor 1. Now kita akan selesaikan. Kita sedang cuba menyelesaikan. Baru ni kita buat polisi baru kita, tidak lagi membina tetapi membeli. Membeli yang dah siap. Perumahan yang dah siap. Supaya tak payah tunggu lama, tak payah ada projek sakit, kita beli dan terus pindah. Jadi untuk veteran, kita juga merangka berbagai-bagai perkara untuk tentera yang kita untuk veteran tentera supaya kebajikan mereka kita tetap jaga. Untuk anak-anak kita fokus kepada pendidikan. Kota kemasukan ke MRSM misalnya 30% untuk anak-anak tentera masuk ke RMC Maktab Tentera Diraja, 20% anak-anak tentera daripada RMC nak masuk ke UPNM. Dulu kita setuju 10%, baru ni dalam perbincangan saya dengan mereka mungkin 20 atau 30% lagi. Jadi kebajikan merupakan keutamaan kita dan insya-Allah kita akan laksanakan janji kita kepada mereka. Datuk Seri, terima kasih kerana menemani saya selama 1 jam yang sangat mencerahkan. 2 portfolio, jarang-jarang tapi dalam unprecedented situation ini kita bercakap soal menangani COVID dan juga pertahanan negara. Terima kasih kepada Datuk Seri. Terima kasih kepada semua yang menonton dan bertanyakan soalan. Kebanyakan itulah pun ditangani oleh Datuk Seri seketika tadi. Kita jumpa lagi insya-Allah dalam kesempatan akan datang. Assalamualaikum.